Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan dan membicarakan tentang bagaimana saya menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari empat sudut, iaitu daripada sudut berdakwah, kehidupan peribadi baginda, kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir bernegara. Baik, menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merupakan dia macam berbagai aspek kehidupan, dari sudut dakwah, kehidupan peribadi, kehidupan berkeluarga dan bernegara. Perkara-perkara ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sirah Nabi serta penerapannya dalam konteks kehidupan moden kita pada hari ini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi yang pertama, iaitu cara Rasulullah berdakwah. Sunnah dalam berdakwah menekankan pendekatan yang bijaksana, penuh hikmah dan rahmah, iaitu kasih sayang. Rasulullah SAW ni juga dia menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan dakwah yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan individu yang didakwahi. Rasulullah ni pandai dan dia bijak untuk mengatur dan bagaimana cara-cara untuk berdakwah dengan orang ni macam mana, dengan orang kehidupan macam mana. Jadi sebegitu. Jadi Rasulullah berdakwah ni dengan bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dakwah Nabi Muhammad SAW ni dia tak pernah keras dan kasar. Dan ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, maka dengan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi dari sini kita boleh lihat Rasulullah ni menyampaikan dakwah kepada seseorang dan kepada sesuatu kaum itu secara menggunakan nada yang betul, menggunakan cara yang lemah lembut supaya dapat menarik orang dan menarik minat masyarakat setempat untuk mendengar dakwahnya. Yang seterusnya kita pergi kepada kehidupan peribadi Rasulullah. Dalam kehidupan peribadi Rasulullah ni, Rasulullah SAW mencontohkan sifat-sifat yang harus dijadikan panduan. Antaranya ialah Rasulullah sentiasa bersifat zuhud dan sederhana. Rasulullah SAW hidup dengan sederhana walaupun baginda memiliki kemampuan untuk hidup mewah. Perkara ini menunjukkan pentingnya mengutamakan akhirat dan tidak terikat pada kesenangan duniawi. Dan pada hari ini masyarakat kita melebihkan duniawi berbanding akhirat. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan, Rasulullah lebih mementingkan akhirat daripada duniawi. Yang seterusnya, kehidupan peribadi Rasulullah ni, Rasulullah sentiasa melakukan ibadah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ni menghabiskan banyak waktu dengan ibadah, sama ada solat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Ini menunjukkan hubungan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan Rasulullah tu boleh dikatakan ibarat rapat. Dan Rasulullah ni sentiasa beribadah dan sentiasa meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang buat, walaupun Rasulullah tidak melakukan sebarang dosa-dosa. Kita pergi yang seterusnya, iaitu kehidupan berkeluarga. Kehidupan berkeluarga, sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga adalah contoh terbaik dalam mengatur rumah tangga yang harmoni dan bahagia. Rasulullah ni dalam aspek kasih sayang dan komunikasi yang baik, Rasulullah sangat penyayang terhadap isteri dan anak-anaknya. Baginda sering berbicara lembut, mendengar dan menghargai pendapat ahli keluarganya. Rasulullah dia mendidik anaknya juga dengan nada, dengan cara yang betul, tidak berkasar, sentiasa berlemah lembut dan sebagainya. Dan kita pergi yang terakhir, iaitu bernegara. Sunnah Rasulullah SAW dalam memimpin sebuah negara ni meliputi kebijaksanaan, keadilan dan rahmat kepada seluruh rakyat tanpa memandang perbezaan agama atau latar belakang. Rasulullah mementingkan keadilan untuk semua. Dalam kepimpinan Rasulullah SAW, Rasulullah sangat menekankan keadilan. Semua orang mendapat hak yang sama, tidak kira status, suku atau agama. Yang seterusnya, perundingan dan syura. Rasulullah SAW sentiasa mengadakan perbincangan atau syura dengan para sahabat sebelum membuat keputusan penting.
Ini menunjukkan bahawa pemerintahan yang baik adalah yang mendengarkan suara rakyat. Sedangkan Rasulullah merupakan orang yang paling kekasih Allah pun, dia apabila dia mentadbir sebuah negara, dia sentiasa memandang pandangan-pandangan rakyat-rakyat dalam naungannya. Jadi kita perlulah mencontohi segala apa perbuatan yang Rasulullah buat, tingkah laku Rasulullah dan segalanya. Dan sebagai kesimpulan untuk video kali ini, menghayati sunnah Rasulullah SAW memerlukan bukan hanya sekadar pengetahuan tentang sunnah, tapi juga usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan cara ini, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang seimbang, mencontohi teladan yang terbaik daripada Rasulullah dalam dakwah, kehidupan peribadi, kehidupan berkeluarga dan seterusnya dalam bernegara. Jadi saya rasa video saya setakat ini saja. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.